Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 25 akan membentangkan laporan jualan. Pembentangan dimulakan dengan senarai ahli kumpulan dan nama metrik. Yang pertama ialah saya, Nur Syafi Wazini binti Maulid, bernama metrik 22302541. Assalamualaikum, nama saya Hana Tasni binti Azhar Rizal dan nombor metrik saya 22304184. Selamat malam. Selamat sejahtera. Nama saya Alia Natasha binti Nasaruddin. Saya bernombor metrik 22300079. Nur Alia Balqis binti Nur Azhar dengan nombor metrik 22300147. Selamat sejahtera, nama saya Roshni Dewi, anak perempuan Kenan Raja yang bernombor metrik 22303647. Baiklah, kita mulakan pembentangan dengan subjek U101, terus keusahawanan semester 1 2023-2024. Kami membentangkan tentang laporan jualan. Pensyarah subjek ialah Dr. Muhammad Al-Arifin Ismail. Baiklah, kita teruskan dengan latar belakang syarikat. Nama syarikat kami ialah Shini Shafiz Printing Service. Kami menawarkan perkhidmatan percetakan dan bilangan rakan kongsi ialah seramai 5 orang. Kami menggunakan platform social media untuk memasarkan produk kami, khususnya menggunakan WhatsApp. Di sini kami sertakan logo syarikat yang memaparkan gambar sebuah mesin pencetak. Baiklah, seterusnya ialah matlamat syarikat, iaitu kami ingin meningkatkan ekonomi ahli kumpulan, mengembangkan perniagaan percetakan di persada dunia dan meningkatkan kemajuan industri percetakan dalam negara. Ini adalah maklumat rakan kongsi yang terdiri daripada 5 ahli, iaitu Roshni, Alia Natasha, Hana Tasnim, Nur Alia Balqis dan saya, Nur Syafi Wazini. Seterusnya ialah struktur syarikat. Syarikat kami diterajui oleh Roshni Devi, anak perempuan Kenan Raja. Beliau menyertai dan menyelaraskan sistem perniagaan syarikat. Seterusnya ialah pengurus pemasaran dan jualan, iaitu Nur Alia Balqis binti Nur Azhar. Beliau akan menguruskan urusan tempahan percetakan dan akan berkomunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp untuk sebarang aktiviti tempahan dan pembayaran. Seterusnya ialah pengurus operasi, iaitu saya sendiri, Nur Syafi Wazini. Saya akan menguruskan aktiviti percetakan dalam masa yang singkat di samping menjaga kualiti percetakan. Dan yang terakhir adalah servis penghantaran yang dilakukan oleh Alia Natasha binti Nasaruddin dan Hana Tasnim binti Azhar Rizal. Mereka bertanggungjawab untuk menghantar pesanan pelanggan dalam keadaan segera dan baik. Dan yang terakhir bagi bahagian saya ialah maklumat pembekal. Kami mendapatkan bahan percetakan daripada sebuah kedai yang dijalankan secara atas talian melalui aplikasi Shopee. Kedai tersebut ialah Pineapple Computer yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Antara produk yang kami beli dari kedai tersebut ialah HP 682 Black Ink Advantage Cartridge. Memandangkan syarikat kami hanya menawarkan servis black and white, jadi hanya satu jenis cartridge yang dibeli. Dan di sini kami sertakan kedai tersebut yang menjual pelbagai produk. Seterusnya pembentangan diteruskan oleh Hana Tasnim. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ni tentang strategi pemasaran. Jadi kami mengaplikasikan 4P, iaitu produk, pengiklanan, pengedaran dan juga promosi. Okay, untuk strategi yang pertama iaitu produk. Produk yang dijual ataupun servis yang kami buat ialah printing service. Kami menasarkan pelanggan yang berada di kelompok kecil seperti pelajar kampus dan juga staf-staf kampus. Harga yang kami sediakan harga yang berpatutan dan mengaplikasikan harga student friendly, di mana satu menu hanya dikira sebanyak 20 sen. Okey, untuk dari segi pengedaran, pelanggan akan melakukan pembelian melalui WhatsApp dengan nombor yang tertera. Pelanggan diberikan pilihan untuk memilih self pick up ataupun delivery. Delivery bahan printing dikenakan sebanyak RM1.
dan peredaran ataupun delivery yang dilakukan adalah dilakukan oleh kumpulan sendiri dan dihantar terus ke pintu bilik pelanggan dan tempat-tempat yang berkenaan. Untuk promosi, semua maklumat berkaitan dengan promosi, kami menyampaikan promosi tersebut melalui poster dan poster tersebut disebarkan di platform media sosial seperti WhatsApp. Jadi ini adalah periklanan. Kami mengiklankan produk kami di beberapa grup. Ini adalah salah satu grup yang kami iklankan, iaitu di grup bash kami. Jadi saya akan berikan kepada Baiklah, saya Aliana Tasha binti Nasaruddin akan meneruskan pembentangan ini. Ini adalah beberapa maklum balas pelanggan yang telah kami dapati setelah menjalani printing service ini. Berdasarkan maklum balas pelanggan ini, kami mendapat komen positif di mana kami telah membantu terutamanya para pelajar yang mahu mencetak dokumen dalam keadaan yang segera dan juga mencetak bahan-bahan yang diperlukan oleh pelajar. Pengurusan risiko. Pengurusan risiko ini dengan mengenal pasti jenis-jenis risiko yang berkaitan dengan dengan operasi percetakan seperti kerosakan peralatan, kehilangan data pelanggan atau kegagalan mesin cetak. Antaranya adalah dengan memberi perhatian kepada peraturan data jika menyimpan atau mencetak maklumat peribadi pelanggan. Seterusnya, memastikan peralatan pencetakan dilindungi dengan baik dan menjalankan penyelenggaraan secara berkala untuk mengurangkan risiko, kerosakan dan kegagalan operasi. Seterusnya, memantau dan mengawal inventory dengan berkesan untuk mengelakkan risiko kehabisan bekalan seperti kertas A4 dan dakwat pencetak. Saya akan memberi pembentangan seterusnya kepada pembentang seterusnya. Saya Nur Alia Balaki sebagai Pasal ingin menerangkan tentang cara untuk menangani risiko. Pertama sekali ialah dengan mendokumentasikan tepahan pelanggan. Jadi kita perlu mendokumentasikan tepahan pelanggan dengan mendokumentasikan setiap servis cetakan, iaitu pesanan pelanggan sebelum menyediakan servis bagi memastikan servis yang diberikan berkehendak pelanggan. Seterusnya, kami juga berkomunikasi dengan pihak berkaitan. Kami memastikan komunikasi antara pihak syarikat dan pelanggan berjalan lancar bagi membolehkan pelanggan menyumbang idea. Ini bagi membolehkan mereka meluangkan idea untuk kami menambah baik servis kami. Seterusnya, kami juga memastikan bahan sentiasa ada. Ini kerana kami sentiasa bagaimana iaitu kami peka dengan stok bahan seperti kertas dan dakwat. Kami juga terus menambah stok bahan sekiranya tiada. Dan akhir sekali kami juga sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan berbanding perkhidmatan lain. Ini kerana kita sedia tahu bahawa di sekeliling kita ada pelbagai servis perkhidmatan. Jadi kami sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan kami bagi menandingi perkhidmatan yang disediakan oleh pihak lain di sekitar kolej. Seterusnya kami juga menguruskan jalinan rantaian, iaitu pertama sekali kami membandingkan harga barangan bagi setiap pembukaan. Ini kerana kami ingin memperoleh harga barangan yang lebih murah dengan kualiti yang tinggi. Seterusnya, kami juga menggunakan teknologi dan aplikasi bagi mencapai komuniti pelanggan yang lebih luas. Seperti yang telah dilihat, seperti yang telah dipaparkan, kami telah memasarkan servis kami di grup WhatsApp dan akhir sekali kami memastikan kolaborasi antara syarikat dan pelanggan terjalin bagi meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini kerana kami sentiasa menerima idea daripada pelanggan. Dan seterusnya, faktor pemilihan pembekal. Pertama sekali ialah menawarkan harga yang berpatutan dengan kualiti yang tinggi. Seterusnya ialah kurang kos untuk selenggara. Kami memilih printer dan ink yang kurang kos untuk selenggara. Dan seterusnya ialah menawarkan kualiti yang tinggi. Seperti yang kita tahu, kami memilih harga yang berpatutan tapi dengan kualiti yang tinggi. Dan akhir sekali ialah pengalaman luas adalah pembekalan bahan bagi memastikan bahan yang kami sediakan adalah bahan yang
disyorkan oleh pelanggan. Okay, sebagai model perniagaan, setiap ahli kumpulan telah menyumbang RM20 yang telah menjumlahkan sebagai RM100. Next. Seterusnya, senarai belian barang yang diperlukan oleh kami ialah dua barang saja. Yang pertama, HP 682 Black Ink Advantage cartridge yang kami telah beli dua. So dia menjumlahkan RM73.50 dan A4 paper yang berharga RM12.49. Jumlah duit yang digunakan adalah RM85.99. Ini adalah bukti pembelian. Terusnya rekod perniagaan. Pembayaran atas talian iaitu online banking. So harga seunit yang kami menawarkan ialah 20 sen. Unit yang telah berjaya dijualkan ialah 490. So total harga yang dapat so, yang ni adalah bukti pembayaran. Itu saja daripada saya. Baiklah, saya akan meneruskan untuk membentangkan keuntungan jualan. Di sini kami telah mendapati bahawa jumlah jualan yang telah kami capai ialah sebanyak RM98 dan juga kos jualan yang kami gunakan adalah sebanyak RM85.99. Jadi keuntungan yang telah kami dapati daripada sini adalah sebanyak RM12.01. Okey, ini adalah antara cabaran yang kami sepanjang kami menjalankan perkhidmatan cetakan ini. Antaranya ialah pengurusan masa, iaitu kami sebagai pelajar telah mengalami kekangan masa untuk membuat pengantaran kepada pelanggan kerana kami juga mempunyai komitmen dan juga aktiviti lain. Seterusnya, sumber kewangan di mana kami tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk menyelenggara mesin cetak secara berkala. Seterusnya, persaingan. Terdapat persaingan dengan beberapa buah kedai cetakan di dalam kawasan universiti. Dan akhir sekali adalah kekangan mesin pencetak di mana mesin pencetak mempunyai had yang tertentu dalam mencetak bahan-bahan pelanggan. Ini adalah cara kami meningkatkan perniagaan di mana pertama sekali kami bercadang untuk mengadakan diskaun pelajar di mana membuat tawaran yang menarik seperti promosi terutamanya kepada para pelajar untuk menarik perhatian mereka. Seterusnya menawarkan pakej khas di mana menawarkan harga yang lebih murah terutamanya kepada para pelajar yang ingin mencetak dalam jumlah yang besar. Seterusnya menaik taraf mesin pencetak di mana menggunakan mesin pencetak yang mampu mencetak dalam kuantiti yang banyak dan cepat. Dan akhir sekali adalah pemasaran melalui media sosial di mana kami ingin mempromosikan perkhidmatan kami di dalam media sosial seperti Instagram dengan menggunakan hasil cetakan untuk menarik perhatian para pelajar. So, baiklah, itu sahaja daripada kami.